Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yang saya muliakan Pengerusi Majlis, terima kasih Ustaz Hasbullah, para pemimpin institusi Usrah, para pengurus organizer untuk Baitul Muslim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberi keizinan untuk kita sama-sama belajar. So, ini satu kurnia yang susah kita dapat. Alhamdulillah, saya pun bukan kali sampai ke sini MMU Melaka ni. Alhamdulillah, sebelum ni dah kerja dekat MMU dekat Saigajaya. Mengaji betul lah. Telah bersama-sama dulu lah dekat Cambodia dulu kan. Kemudian berkatan lah. InsyaAllah ada trip-trip lain lah. InsyaAllah lepas ni ada plan nak pergi Vietnam pula. InsyaAllah. So slide ada tak? Okay, InsyaAllah. So penyampaian pada malam ni, InsyaAllah kalau ada nak tanya soalan, nak terus lah. InsyaAllah kita ada masa. Kita ada masa. Dan apa yang saya nak ceritakan pada malam ni bukan dari segi perspektif ekonomis, tapi lebih pada pengalaman kami sebagai orang yang sangat sibuk. InsyaAllah yang pun mungkin akan ada, mungkinlah akan ada kerjaya InsyaAllah, dan akan ada berkeluarga, dan mungkin akan jadi pendakwah sepenuh masa. Tapi perlu juga ada wang lah untuk menguruskannya kan. Dan kita akan sibuk, kita terlalu sibuk. Saya sebagai pensyarah kan, selalu juga involved dengan misi Malaysia. Saya baru pulang dari Kuantan hari tu. Lepas tu dengan menjadi pensyarah lagi. Lepas tu hospital duk panggil-panggil lagi ya. InsyaAllah ada masa juga untuk kita menguruskan kewangan. Ini penting. Penting sangat lah. Sebab doktor pun ada yang bankrupt. Untuk makluman, ada doktor yang bankrupt. Yang masuk jail pun ada. Sebab tak bayar fees untuk apa, practicing punya fees, klinik tak bayar fees punya, masuk jail. So sebab tak jaga kewangan. Itulah juga kalau kita lihat tahun lepas daripada sensus kita dapati bahawa 41 remaja diisytihar bankrupt. Remaja bawah 40 tahun tiap bulan 41 orang bankrupt. Tahun ni tak tahulah, mungkin lebih sikit, Allah Alam. Kalau boleh kita tak nak lah, kita tak nak. Next. Okay. So ini kita punya ni, okay lah bahasa Inggeris lah sebab saya ada buat persembahan juga di tempat-tempat lain. So ini kita bahasa rojak lah malam ni insyaAllah. So target presentation saya pada malam ni untuk mereka yang terlalu sibuk. Terlalu sibuk macam antum lah, student sibuk kan. Okay. InsyaAllah sibuk bagi mereka yang sibuk. Tapi ada masa insyaAllah. Saya ada seorang student dulu masa tahun pertama, ajar-ajar dia sikit disimpan emas ketul tiba-tiba ada belajar sendiri sampai tahun 5 jadi 10 ketul emas. So boleh student pun boleh, jangan itu tak boleh insyaAllah. So ini adalah sedikit pengalaman. Tujuannya tak lain lah untuk kita dapat investment di dunia dan di akhirat. Dan tujuan presentation ni pun targetnya untuk mereka yang sibuk, so kita nak buat investment. Ada masa juga untuk buat investment. Alright, InsyaAllah. Okay, kenapa kita nak invest? So saya target presentation pada malam ni ialah investment. Kita nak buat bisnes. Kalau nak buat bisnes kita boleh ada satu second topik lah. Tapi untuk bisnes untuk buat investment untuk mereka yang sangat sibuk insyaAllah. So kenapa kita kena buat? Sebab kita perlu extra income. Mungkin nak jadi billionaire, bila kita tua kita kena prepare kita punya diri sendiri
mungkin berlaku gawat ekonomi, mungkin ada tsunami, mungkin ada flood kan. So kita kena prepare pada buat kan. Kita nak buat apa yang kita nak. Okay. Nak tahu apa yang saya ingin buat, yang saya suka buat masa ni kan. Saya teringin sangat, insya-Allah ini saya minat duduk di di Palestin, di Gaza, kerja di hospital sana selama 6 bulan free of charge. Boleh tak buat itu? So kalau kita tak cukup kalau kita tidak ada kewangan, macam mana nak buat kan? Kita ada anak isteri kat rumah kan? Boleh ke kita jadi macam saya nak buatkan? Kita serahkan everything, segala harta kita. Allah Allah, mungkin saya tak sedia lagi ya. Boleh tak kalau seorang tu, saya ada seorang kawan dia duduk dekat Afghanistan, bukan Afghanistan, Sudan, di Darfur. Asalnya 6 bulan ya. Samalah dia tak ada, tak apalah aku ni tak payahlah gaji sikit-sikit, tak apalah, duduk dekat Afghanistan dekat Sudan, Darfur 6 bulan, lama-lama jadi 2 tahun lepas tu pandai bahasa Arab, bersyair pun boleh. Itu yang kita nak buat Kalau bagi mereka yang ikut jemaah tabligh nak keluar 6 bulan contohnya lah keluar 4 bulan tanpa risau pasal keluarga, makan minum, kerja dan sebagainya yang kita nak for dakwah very important and of course for akhirat insya-Allah. Kita lihat just seimbas lalu ini antara kekayaan Rasulullah, mungkin tak diceritakan banyak diceritakan tentang bahawa Rasulullah itu hidup sederhana. Memang betul Rasulullah hidup sederhana sampai ke satu pagi itu pernah Rasulullah tanya kepada Aisyah, apa ada makanan untuk pagi? Aisyah kata tak ada apa. Maka hari ini aku berpuasa. So Rasulullah hidup cukup sederhana. Tapi sebenarnya Rasulullah ada mana tadi? Dia terlajak lah. Tak boleh dulu saya. Okeylah, tak apalah Okey. So Rasulullah ada pedang, tombak, baju besi dan sebagainya. Banyak Rasulullah ada. Benda ni tak di-highlightkan Kita lihat para sahabat macam Abu Bakar sedekahkan seluruh hartanya. Uthman pada semasa perpindahan Rasulullah ke Madinah masa hijrah dikuasai oleh Madinah dikuasai oleh Yahudi punya sistem ekonomi dia, even sistem perairan macam telaga-telaga pun dikuasai oleh Yahudi. So Rasulullah beritahu para sahabat, jom kita buat fundraising untuk beli satu telaga supaya kita dapat at least tak bergantung kepada orang Yahudi. Dan akhirnya Uthman telah membeli telaga ni dan telah wakaf untuk umat Islam di Madinah. Itulah di benda-benda lain di tanah dan kita boleh bayangkan tanah yang Sayyidina Uthman beli dekat Masjid Nabi sekarang ni telah berkembang dan setiap orang yang solat di situ insya-Allah pahala dia sampai sekarang walaupun dia sudah meninggal dan itulah investment yang terbaik sampai bila-bila kita boleh sedekah, kita boleh solat, mungkin solat kita tu jelah. Tapi kalau kita invest, kita sedekah, kita ada amal jariah dan pahala tu sampai bila-bila walaupun kita dah mati tak kira sampai akhirat lah kita lihat bagaimana Uthman dalam peperangan Tabuk telah menderma 300 ekor unta dan sebagainya Kita lihat sahabat lain Zubair bin Awam ada beberapa bidang tanah sebelah buah rumah di Madinah, di Basrah dan di Kufah dan di Mesir. Semasa dia meninggal ada 50 juta dirham. Talhah bin Ubaidillah. Begitu juga perniagaan di Iraq dia untung 1000 dinar sehari. So maknanya sahabat ni kuat bisnes tapi selalu bila kita baca dalam sirah cerita pasal sahabat
tentang sebab seorang sahabat yang dulu kaya, lepas tu buang semua. Dia pemayar kan? Kan sampaikan bila dia wafat, dia syahid di perang Uhud, cukup pakaian. Tapi itu specialty dia. Specialty dia itu kan. Sebab dia takut apa dunia ni masuk dalam hati dia. Kita lihat Abdul Rahman bin Auf, sedekah dia begitu juga lah. Dalam satu peperangan dia telah menyediakan bekalan yang dibawa oleh 500 ekor unta. Allah Alam lah. Setelah dia meninggal, inilah yang ditinggalkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Okey, kita nak masuk terus pada cerita tentang finance sikit. Dalam cerita ni kita akan okey, masa nak start investment ni, nak buat bisnes ni kita kena buang beberapa perkara lah. Masa saya mula-mula buat benda ni pun, actually masa saya buat ni pun baru juga. Dulu-dulu masa saya mula kerja, kadang-kadang kita tak perasan kita sibuk kerja, lepas tu kahwin, dapat anak, tiba-tiba umur dah 40 tahun. Bila umur 40 tahun tengok apa benda yang simpanan kita ada tak ada. Apa benda rumah yang ada tak ada. Kereta apa ada, kereta buruk satu. So kalau kita tak tengok, memang dia akan habis begitu saja. Okay. So ada beberapa perkara kita kena tengok lah. Having more money makes you more stingy. Betul ke? Mungkin je lah, mungkin lah. Money cannot buy everything. Betul kan? Tapi money can buy many things kan? All problems are due to money. Betul ke? Mungkin. More rich people go to hell or to heaven later. More rich people go to hell. Betul ke? Mungkin. Go to heaven later. Yes? Mungkin dalam satu hadis ada mention juga, ada sebut lambat masuk surga. Sebab apa? Sebab kena hisap. Yalah, betul lah. Kalau dia buat hisap tu dalam dunia dia punya duit riba dan sebagainya, memanglah hutang tidak baik. Betul. Rasulullah berhutang. Masa Rasulullah wafat ada hutang. Ada baju besi dia yang dia belum selesaikan hutang. So para sahabat tolong selesaikan. An employed job ensures a good future. Betul. Mak bapak kita selalu kan beritahu anak-anak bila kat sekolah nanti SPM nanti belajar baik-baik dia dapat result bagus, masuk ke multimedia university dapat belajar, nanti bila graduate dapat kerja, dapat gaji, insya-Allah hidup akan senang. Betul kan? Kita lihat macam mana. Government should be responsible to ensure you are well protected in the future. Okay, kita kena bergantung pada kerajaan untuk memastikan future kita baik. Betul? Failure is bad. Biasa orang buat bisnes ni mesti silapnya. Mesti silap. Kalau siapa yang tak biasa buat bisnes, siapa yang tak biasa buat investment, mesti silapnya lah. Lepas tu give up. Silap tu biasa lah. Kita nak cerita seorang kisah orang yang kedua paling kaya di dunia. Siapa? Warren Buffett. Masa mula-mula dia muda nak belajar pasal investment dia invest dekat saham. Dia mula-mula belajar. Dia invest dekat 20 jenis saham yang berbeza. Tapi dalam 20 tu 18 company tu gugus. Bankrupt. 2 je yang berjaya dia untung, dan 2 tu cukup untuk menanggung balik segala kerugian dia yang lain. So kesilapan tu biasalah. It's difficult to sell shares. Rumah, kita ada rumah nak jual payahnya, ada share nak jual, betul ke? Ada emas nak jual payah. Betul ke? Kalau kita diam je tak buat apa, memang payah kan? Tapi kita kena usaha lah. Tak dengar. Berdua macam Pari. Macam Pari. Boleh insyaAllah. Saya kena jalan-jalan. Okay, ini saya ambil daripada buku Robert Kiyosaki. Saya nak
satu. Okey, Robert Kiyosaki katakan 90% daripada manusia di dunia ni ikut cara ni. Apa benda? Itu kita kerja, kita ada salary. Lepas tu bila dapat salary, kita belanja habis, setiap bulan habis. Sama macam saya buat lah. Setelah umur 40 tahun baru sedar. Bila at the end of the month, memang betul lah masa saya duduk kat Bangi kan. Dekat jalan Bangi tu ada dekat tepi jalan, dekat training center tu ada kios Maybank, kios betul ATM kan. So bila awal bulan gila cucuk. Lepas tu tengok kertas yang keliling tepi-tepi ni. Saja ambil yang tinggal lah, duit yang tinggal kan. Ada RM15, ada RM20, ada RM10, ya. So bermakna proaktif So bermakna awal tahun duit dah habis dah. Gaji dapat akhir bulan kan. Akhir bulan. So bila masuk awal bulan, gaji dah habis, dah belanja habis. Tinggal RM10, RM20 nak belanja benda kan. Belum lagi cerita pasal simpanan kan. Itulah manusia 90% dia kata. 90% daripada manusia ada habit tu. Dia dapat gaji terus belanja. Lepas tu sedikit lah. Okay. So bila tiap-tiap tahun, akhir tahun naik gaji kan. Ataupun kalau tak naik gaji minta bonus. Minta bonus. Kalau tak ada bonus marah kan. Silakan, tak ada bonus marah. Tapi bila dapat bonus, bila naik gaji, kita punya lifestyle pun berubah. Dulu bawa Proton, lepas tu bawa Honda. Bawa Toyota dulu. Lepas tu bila naik gaji, naik pangkat, naik bawa Honda pula dan sebagainya. Increase expenditure. So in the end dia jadi tak ke mana. Hidup tak benar. Bila you sampai umur 50-60 tahun, apa benda aset you ada tak ada apa. Gaji ke, alamak tak sempat lah, sibuk pergi kerja. Itu bahaya. Sampai peringkat tu dah bahaya, dah 50 tahun tak ada gaji lagi kan. Bila orang nak derma, jom kita derma untuk ke Haiyan untuk gempa bumi siklon Haiyan. Sampai boleh kata baik aku orang Islam ada pula berfikiran macam tu okay. So sebab apa? Sebab duit dah habis setiap bulan kan. Ini kita punya diagram dalam buku Robert Kiyosaki. Kita ada income, expenditure, habis. So sama income, expenditure, habis. Aset dia sikit mungkin dia beli kereta selepas 10 tahun kereta tu dah tak ada harga kan. Hutang banyak. Inilah yang dipanggilkan sebagai rat race tahu kan, rat race yang duduk dalam macam wheel tu kan. Dia lari tapi tak ke mana dia pergi. Itulah hidup kita. Kita bekerja-kerja every year, tak ke mana. Mana pergi, lepas tu nak derma ke mana, belum cerita pasal nak pergi ke Darfur kan. Ambil cuti tanpa gaji 6 bulan, boleh ke? Kan? Saya ada kawan yang baru dah praktis investment ni, insyaAllah hari tu dia pergi Australia. Dia duduk setahun di Australia. Kerja tak? Belajar buat apa pergi Australia? Belajar English saja. Sebab apa dia nak buat, dia nak duduk Australia. Tapi sebelum tu kena achieve, kena ada simpanan. Ini yang kita nak. Rather than jadi after umur 50 tahun, 60 tahun tak ke mana. Ini yang kita nak beza ini dengan ni dan inilah yang kita nak achieve financial freedom. Untuk achieve millionaire tak mana, you dapat 1 million habis gitu saja. Tapi yang kita nak ialah financial freedom. Apa maksud financial freedom? Maknanya kalau kita kehilangan duit ataupun kehilangan kerja, kita tak kisah. Boleh tak? Mungkin satu hari kita kerja somewhere jadi lecturer ke, tiba-tiba lecturer kata you kena turun Padang hari ni.
sokong sebab ada menteri nak datang, kena lambai bendera. So kita kenal, oh menteri ni memang banyak sumber duit kan, tak nak lah, tak ada yang kena turun ke tidak apa, bulan depan aku tolak gaji, tolak lah, boleh tak dia buat itu, aku pecat je, no problem. Boleh tak? Kalau kita sampai peringkat tu, maknanya kita sampai financial freedom. Dan kita boleh hidup selama paling kurang 6 bulan, 7 bulan tanpa gaji. Boleh tak? Kalau dah sampai peringkat tu, insyaAllah kita dah sampai peringkat financial freedom. Dan benda ni memang disuruh. Cuba lihat cerita kisah Nabi Yusuf kan, zaman kemarau. Berapa bulan? Berapa tahun? 7 tahun kan? Mimpi apa? Raja Mesir tu kan, dia kata aku bermimpi bahawa ada datang sapi gemuk macam mana ustaz? Dia makan lepas tu dimakan oleh sapi lagi satu selama 7 tahun. So lama-lama secara ringkasnya Nabi Yusuf menafsirkan bahawa akan berlaku kemarau selama 7 tahun berturut-turut. Jadi kita kena simpan sebahagian daripada hasil tuaian supaya boleh bertahan selama 7 tahun. So 7 tahun maknanya 7 cycle. Kalau kita nak ambil iktibar, kita kena ada simpanan 7 bulan. Kita punya gaji tiap-tiap bulan kan, tiap-tiap bulan, so kita kena ada 7 bulan simpanan. So kalau kena whatever, kena buang kerja ke apa benda, kita boleh bertahan selama 7 bulan. Paling kurang apa sudah jadi. Salah picit teknikal. Okey, ini cerita. Ini yang kita nak. Kita ada salary, kita ada second salary. Ini yang kita nak. Dan mungkin malam ni saya nak concentrate yang inilah. Second salary ni adalah passive income. Kita sibuk, kita kerja sebagai lecturer ke ataupun sebagai tak kira lah, kita mungkin jadi engineer ke kan, jadi IT punya consultant ke, sibuk kan, pergi sana pergi sini pasal networking dan sebagainya. Tapi ada second salary secara pasif. Itu yang nak ceritakan malam ni. Dan kadang-kadang yang second salary ni lagi banyak daripada first one tanpa disedari. InsyaAllah boleh tak ada masalah. Banyak kawan-kawan saya dah buat, InsyaAllah tak ada masalah. Dan dari sinilah kita akan bina kita punya aset. Dan aset ni akan menyumbang balik kepada income kita, InsyaAllah. Okey, ini nak cerita secara praktikal. Kalau antum buka Google definition, tanya orang ekonomis, maksud aset dia dan sebagainya lah. Tapi bagi yang praktikal, inilah maksud aset. Aset adalah duit yang masuk poket. Liability ialah semua duit yang keluar daripada poket. Okay. Saya dulu pernah masa saya baru kerja, datang seorang broker rumah. Betul beli rumah banglo. Ni aset ni dia kata, aset. Kat mana? Kat Terengganu. Harga dia RM200,000. Dahsyat masa tu memang 20 tahun lepas, RM200,000 dahsyat. Ni aset ni. So kalau kita fikir, kalau kita baca-baca dalam buku, dia kata rumah, tanah adalah aset. Tapi not necessary sebab bila you keluar, masa tu houseman gaji berapa? Masa saya zaman dulu gaji 1,700 masa saya start kerja dulu sebagai doktor dekat Kuala Terengganu. Gaji 1,700 nak beli rumah 200,000, mahal. So kalau beli tiap-tiap bulan kita bayar berapa tu? Paling kurang 2,000 lebih daripada gaji saya. Macam mana kan? Sudah tentu dia jadi liability. Walaupun kalau dibaca dalam buku dia kata tanah, rumah banglo adalah aset, tapi bila duit keluar dari poket tiap-tiap bulan, dia adalah liability dan benda ni yang akan memeningkan kepada antum tiap-tiap bulan kita tak nak Okay. So aset adalah duit yang masuk poket
liability adalah duit yang keluar poket. Senang kan? Apa-apa, rumah ke, kereta ke. Kereta boleh jadi aset sebab ramai orang kalau baca dalam buku, orang kata kereta liability. Not necessary Saya ada kawan dekat UKM Bangi dia ada 5 biji kereta dia bayar satu kereta, dia bayar bank kurang 4,500 sebulan so ada 5 kereta lebih kurang 2,000 pula. Tapi tiap-tiap bulan satu kereta dia boleh untung dengan sewa 1,000. So berapa banyak masuk dah. Okay. So kereta boleh jadi aset ikut cara kita guna otherwise kereta adalah liability so bergantung kepada bagaimana kita guna so kalau orang tanya rumah tu aset atau liability, jawapan dia ialah depends. Kalau orang tanya kereta adalah aset atau liability, depends. Depends on macam mana dia menguruskan. Ini inflasi sekarang ni tengah naik minyak, so semua naik naik minyak, semua naik elektrik dan sebagainya. So inflasi dijangka akan naik Kalau ikut inflasi tiap-tiap tahun lebih kurang 2%, 2%, 3%. So tak tahulah tahun depan mungkin naik 4%, Allah Alam. Okay. Ini inflation rise in prices and services sebabnya supply and demand dan sebagainya dan cetak duit juga Kalau Amerika dia cetak duit kalau dia cetak banyak sangat duit dia jatuh okay, ini salah satu sebab dia banyak sebab kenapa berlaku inflasi. Okay, kita lihat jenis-jenis investment, kita ada banyak jenis Of course ada banyak-banyak jenis, saya tak nak concentrate benda-benda lain nak concentrate beberapa sahaja. Okay, duit currency Sekarang kita guna duit kertas duit kertas memang benda yang sebagai pertukaran pertukaran wang, tapi ada kita panggil depreciation. Duit tu turun harga. Kalau kita masukkan RM100 dalam katalah bank simpanan nasional, setelah setahun nilai RM100 tu berkurang. Setelah 5 tahun dia berkurang. Dia tak sama bagi contoh Okey, mungkin RM100 sekarang ni boleh beli 3 helai baju t-shirt katalah RM100 boleh beli 3 helai baju t-shirt yang mahal sikit Tapi setelah 5 tahun the same RM100 mungkin boleh beli 2 helai baju t-shirt so harga dia menurun. Itulah kita panggil depreciation dan itulah yang berlaku pada wang kertas Cuma yang sedihnya dia punya harga ni boleh berbeza pula. Dekat Malaysia you boleh beli 3 helai t-shirt. Kalau you pergi ke United Kingdom you mungkin boleh beli sehelai t-shirt. Kalau you pergi ke Indonesia you boleh beli 5 helai t-shirt. So berbeza dari segi currency. Kalau fikir-fikir adil tak? Kita pergi Afghanistan boleh beli 10 helai t-shirt. Adil tak? Tak adil kan? Inilah sistem kapitalis So kita kena ubah sistem Jadi macam Rasulullah berhijrah ke inilah sistem Yahudi berhijrah ke Madinah, dia ubah ekonomi Yahudi kontrol, boleh ubah, boleh take over sistem hutang ada juga masa tu ada berhutang based on riba, boleh ubah terus market orang macam tadi telaga-telaga mereka kontrol. Rasulullah terpaksa beli masa tu so kita kena ubah, kita kena ubah sistem-sistem yang berlaku kat sekarang sebab sekarang ni sistem banyak yang tak adil memang menguntungkan orang yang kaya. Inilah sistem kapitalis kita nak cuba ubah Allah Allah mungkin satu hari dinar dan dirham akan kembali digunakan sebagai mata wang dunia. Allah Allah kalau sebagai contohnya mungkin 1 gram emas kalau sekarang di Malaysia boleh beli sehelai t-shirt katalah 1 gram boleh kot kalau pergi ke Afghanistan sama juga boleh beli sehelai t-shirt. Kalau pergi